Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membincangkan tentang pendahuluan masalah ponteng ini. Jadi masalah ponteng ini bukanlah suatu perkara yang asing dalam dunia pendidikan. Namun sejak kebelakangan ini, masalah ponteng ini menjadi satu perkara yang dilihat semakin serius apabila negara mengalami pandemik COVID-19. Terdapat banyak faktor-faktor yang mendorong kepada pelajar sekolah untuk ponteng sekolah. Namun ia perlu lebih dikupas dengan teliti supaya kita dapat kenal pasti faktor-faktor berlakunya masalah ponteng ini. Jadi kerjasama antara pihak sekolah dan juga komuniti sekitar ia menjadi tunjang utama dalam memastikan masalah ini dapat diatasi dengan segera. Jadi masalah ponteng ini jika dibiarkan ia mungkin menjadi semakin parah, tetapi pihak sekolah terutamanya dan juga komuniti setempat boleh bekerjasama dalam memastikan masalah ini dapat diatasi dan juga dapat dibanteras dengan secepat mungkin bagi mengelakkan ia membawa kesan yang negatif kepada dunia pendidikan terutamanya, sekaligus merencatkan pembentukan modal insan yang berdaya saing dan juga berproduktiviti untuk negara. Okey, saya akan sambung menceritakan tentang isu-isu berkenaan dengan ponteng. Pada tahun 2018, Astro Awani menyiarkan satu berita yang agak menduka cita bahawa pada tahun 2017, kesalahan disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar ialah ponteng merupakan peratusan yang tertinggi iaitu 1.4%, bersamaan dengan 67,053 daripada hampir 5 juta pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah yang menyertai ataupun terlibat dengan kesalahan salah laku disiplin iaitu ponteng. Perkara ini menjadikan ianya satu isu hangat yang mana ponteng merupakan antara masalah yang perlu ditangani oleh kerajaan, ibu bapa dan semua masyarakat. Kerjasama yang baik antara menteri dan polis diraja dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin berkenaan dengan ponteng ini dan menjumpai mereka sama ada di cyber cafe, di kedai makan ataupun yang ponteng tidak menghadirkan ke sekolah tanpa sebarang sebab. Perbezaan jurang antara tangga pertama iaitu ponteng sekolah dan kurang sopan agak ketara ataupun jauh bezanya. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Berita Awani ini atas kerjasama polis, ponteng sekolah merupakan peratusan yang tertinggi seperti yang saya cakapkan tadi, dan yang kedua kurang sopan iaitu 0.29% bersama dengan 14,509 pelajar yang terlibat dengan kes kurang sopan. Itu merupakan tangga kedua. Ini menunjukkan bahawa sikap ponteng telah pun tersemat dalam diri pelajar yang perlu diawasi supaya tidak berleluasa. Okey, seterusnya pada 14 Oktober 2020, Berita Harian menyiarkan tentang masalah isu disiplin ini iaitu ponteng yang semakin berleluasa terutama berlaku kepada pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah apabila berlakunya kelas online ataupun kelas atas talian. Mereka mengambil mudah sewenang-wenangnya untuk tidak menghadirkan ke sekolah tanpa sebarang sebab. Oleh itu, perkara ini menjadi isu serius kerana boleh meninggalkan kesan negatif terutama pada zaman alam universiti, iaitu mereka akan mengambil ringan tentang kelas yang dijalankan dan tidak mengambil berat tentang isu pendidikan, bahkan boleh menjadikan mereka berhenti sekolah dan tidak menganggap pendidikan adalah satu benda yang serius. Ibu bapa mereka juga seolah-olah menjadikan coronavirus sebagai sebab untuk membiarkan anak-anak mereka tidak menghadirkan ke sekolah, sedangkan pihak sekolah telah menyediakan satu prosedur yang boleh mengelakkan perkara ini ataupun virus berleluasa. Seterusnya kita akan bincangkan hubungkan isu dan teori-teori sosiologi dalam pendidikan. Teori yang pertama adalah teori konflik. Jadi teori konflik ini beranggapan bahawa akan berlakunya ketegangan antara individu dan kumpulan dalam
sesuatu masyarakat. Jadi teori konflik ni berlaku ketegangan adalah disebabkan untuk mencapai kepentingan tertentu. Kalau dari segi pendidikan, konflik merupakan satu aspek utama untuk membentuk sesuatu budaya di sekolah. Hal ini kerana budaya di sekolah dibentuk mengikut individu yang paling dominan di dalam sesebuah masyarakat. Kalau di sekolah, individu ataupun kumpulan yang paling dominan adalah mengikut kepada hierarki pentadbiran, iaitu yang paling atas adalah Kementerian Pelajaran. Jadi semua peraturan ini mestilah mengikut apa yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Jadi apa yang boleh dikaitkan hubungan isu dengan teori konflik ini ialah bagaimana Kementerian Pelajaran menyelesaikan isu ponteng sekolah yang berlaku ini. Sebagai contohnya, pihak kementerian boleh mencadangkan cara-cara ataupun langkah-langkah untuk menangani masalah ponteng sekolah yang berlaku kepada semua sekolah, yang di mana cadangan-cadangan ini perlulah dipatuhi oleh guru-guru di sekolah ataupun ibu bapa untuk menangani masalah yang berlaku kepada pelajar ini. Selain itu, teori ini digunakan dalam isu ini juga kerana guru dan pelajar tidak bersetuju untuk mencapai sebuah maklumat secara bersama. Sebagai seorang guru, mereka mestilah mahu anak didikan mereka belajar bersungguh-sungguh dan berjaya untuk ke menara gading. Tetapi, pelajar yang memoteng sekolah ini hanya ingin berseronok di sekolah tanpa memikirkan kesan yang akan menimpa diri mereka pada masa akan datang. Selain itu, budaya sekolah yang mungkin telah dibiasakan bahawa ponteng sekolah sebagai suatu perkara yang menyeronokkan, di mana budaya ponteng ini bukanlah diajar oleh sekolah, tetapi mungkin turun-temurun oleh senior-senior dahulu yang sudah melakukan perkara tersebut terlebih dahulu. Kemudian mungkin ada junior-junior mengikut telatah mereka kerana merasakan ponteng ini sebagai perkara yang orang kata cool. Oleh itu, ibu bapa, organisasi sekolah dan masyarakat bersama-sama membanteras gejala ponteng sekolah ini dengan ibu bapa memberikan didikan awal kepada anak-anak bahawa ponteng sekolah ini bukanlah suatu perkara yang baik untuk diikuti. Guru dan pihak sekolah pula mewujudkan satu budaya cinta untuk ke sekolah dalam kalangan murid-murid untuk mengelakkan mereka daripada ponteng sekolah. Dan akhir sekali, masyarakat boleh mengadukan kepada pihak sekolah sekiranya terdapat murid yang ponteng sekolah. Konflik yang berlaku di antara ibu bapa dan pihak kerajaan pada musim pandemik ini juga boleh dikaitkan dengan teori konflik ini. Ini kerana kerajaan telah mengeluarkan SOP yang sepatutnya untuk pelajar-pelajar hadir ke sekolah. Namun, terdapat ibu bapa yang merisaukan anak-anak mereka yang mungkin akan terkena virus ini di sekolah. Dengan itu, terdapat ibu bapa yang sengaja mencutikan anak-anak mereka dengan alasan bahawa berbahaya untuk anak-anak mereka itu untuk ke sekolah dan mereka tidak bersetuju kepada kerajaan yang telah membenarkan kelas secara bersemuka. Tetapi, disebabkan kerajaan merupakan pihak yang lebih dominan dalam masyarakat, maka haruslah ibu bapa terpaksa mematuhi arahan kerajaan ini. Cadangan saya dalam menyelesaikan masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar ialah pertama sekali pihak sekolah menetapkan program yang menarik kepada pelajar yang terlibat dengan gejala ponteng. Contohnya, program yang boleh dilaksanakan ialah memberikan khidmat kaunseling yang khusus kepada pelajar yang terlibat. Dengan adanya program ini, guru dapat berikan lebih perhatian kepada pelajar tersebut dan membantu mereka untuk mengatasi masalah ponteng sekolah. Selain itu, pihak sekolah menghantar pelajar ke program sukarelawan juga dapat membantu dalam mengatasi masalah ponteng sekolah. Ini kerana program ini akan memberi keseronokan kepada pelajar dan sekaligus menaikkan motivasi pelajar untuk ke sekolah berbanding membuang masa memonteng dan melepak di tempat-tempat awam.
Di samping itu, pihak sekolah juga harus menetapkan undang-undang yang berkesan di sekolah. Contohnya dengan melaporkan kepada pihak polis jika kesalahan pelajar tersebut melebihi had yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Oleh itu, pelajar akan berasa takut dan akan hadir ke sekolah. Selain itu, masyarakat juga perlu bersikap prihatin dengan cara menegur pelajar yang ponteng sekolah. Contohnya, jika terserempak, masyarakat boleh memberikan nasihat kepada pelajar tersebut. Masyarakat juga boleh menawarkan diri untuk mendengar luahan dan alasan mereka tidak ke sekolah serta mencadangkan solusi yang terbaik kepada pelajar tersebut. Seperti menasihati pelajar yang tertekan dengan pembelajaran untuk mengikuti program sukan di sekolah. Oleh itu, pelajar akan berasa lebih tenang dan tidak lagi ponteng sekolah. Jadi secara kesimpulannya, kita dapat simpulkan bahawa masalah ponteng ini bagi setiap sekolah kita tidak boleh memandang enteng kepada masalah tersebut kerana ia boleh membawa kepada kesan yang lebih buruk. Jadi daripada masalah tersebut, pelbagai isu telah pun diketengahkan oleh pengkaji-pengkaji untuk memastikan faktor yang berlakunya masalah tersebut. Dan setiap isu-isu yang diketengahkan itu telah kita kupas ataupun analisis secara satu persatu untuk memastikan kita dapat jalan keluar ataupun jalan penyelesaiannya terhadap sesuatu masalah yang berlaku ini. Jadi setiap jalan penyelesaian yang kita telah cadangkan ataupun yang kita lakukan, kita akan memastikan penganalisisan setiap penyelesaian tersebut supaya kita dapat melihat kemenjadiannya kepada institusi sekolah dalam menyelesaikan masalah isu ponteng ini dalam kalangan pelajar sekolah. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.